Hello dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini, saya bersama rakan-rakan saya akan membincangkan tentang isu-isu semasa dalam bidang sains dan teknologi, yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam bidang perubatan. Ahli kumpulan saya terdiri daripada Pavitran, Ting Wenjian, Kok Seci, dan saya sendiri. Seperti yang kita boleh lihat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI kini kian semakin meluas. Daripada penggunaan telefon pintar, komputer, kereta tanpa pemandu, drone, hingga kepada penggunaan robot telah mengubah landscape kehidupan manusia. Hasil kajian mendapati bahawa teknologi AI telah pun digunakan secara meluas, terutamanya di negara membangun meliputi pelbagai bidang, termasuklah kesihatan, ekonomi, perbankan, pertanian, pengiklanan, politik dan persenjataan. Dapatan turut menunjukkan bahawa penggunaan teknologi AI telah memberi impak terhadap pelbagai isu seperti keselamatan, penyalahgunaan, pencerobohan data pribadi dan pembinaan AI di luar kawalan manusia. Apa itu kecerdasan buatan? Istilah kecerdasan merujuk kepada kemampuan memperoleh dan mengaplikasi kemahiran dan pengetahuan dalam menyelesaikan masalah yang ada. Menurut John McCarthy 1956, kecerdasan buatan adalah usaha memodelkan proses berfikir manusia dan mencipta mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Manakala, menurut Herbert Simon 1987, kecerdasan buatan adalah tempat suatu penelitian, aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pengaturcaraan komputer dalam melakukan suatu hal yang menurut pandangan manusia, iaitu dari segi aspek cerdas. Menurut Rich dan Knight 1991, kecerdasan buatan adalah suatu kajian mengenai bagaimana membuat komputer mampu melakukan hal-hal yang pada saat ini masih bisa dilakukan lebih baik oleh manusia. Secara umumnya, kecerdasan buatan atau kata singkatannya AI dapat didefinisikan sebagai satu program yang digunakan bagi melihat kemampuan mesin untuk belajar tingkah laku manusia serta memberikan respon atau reaksi seperti manusia. Shabir dan Anwar, 2015. Program ini akan dimasukkan ke dalam perisian, mesin atau robot supaya ianya dapat bertindak seperti apa yang dilakukan oleh manusia dan berfikir sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manusia. Sekarang saya akan membentangkan tentang kepintaran buatan dalam pengimejaan perubatan. Pencitraan perubatan adalah teknik dan proses membuat representasi visual bahagian dalam badan untuk analisis klinikal dan campur tangan perubatan serta representasi visual fungsi beberapa organ atau tisu. Pencitraan perubatan bertujuan untuk mendedahkan struktur dalaman yang disembunyikan oleh kulit dan tulang serta untuk mendiagnosis dan merawat penyakit. Kecerdasan buatan pula merujuk kepada simulasi kecerdasan manusia dalam mesin yang diprogramkan untuk berfikir seperti manusia dan meniru tindakannya. Istilah ini juga boleh digunakan untuk mana-mana mesin yang menunjukkan sifat-sifat yang berkaitan dengan fikiran manusia seperti pembelajaran dan penyelesaian masalah. Kepintaran buatan membantu ahli radiologi untuk menganalisis gambar-gambar yang diperolehi dari alat pengimejaan. Kebiasaannya, ahli radiologi yang akan menganalisis gambar yang diperoleh daripada pengimejaan. Apabila kecerdasan buatan digunakan, ia akan meringankan bebanan ahli radiologi dengan menganalisis secara automatik. Seterusnya, ia juga membantu dalam diagnosis keadaan neurologi, mendedahkan kelainan kardiovaskular dan juga untuk pemeriksaan bara. Kecerdasan buatan yang digunakan akan diberi latihan secara berterusan agar dapat meluaskan skop dia. Ini dapat memudahkan kerja ahli radiologi dan mengurangkan kesilapan dan yang mampu dilakukan oleh mereka. Contoh alat yang mempunyai aplikasi kepintaran buatan ialah sinar X, imbasan CT, mamografi, imbasan ultrasound, MRI dan sebagainya. Kecerdasan buatan juga diaplikasikan dalam pengesanan COVID-19. Oleh sebab penyelidik mengalami kesukaran dalam pengesanan dan rawatan
Dengan sumber tentang coronavirus yang terhad, kecerdasan buatan tidak dapat berfungsi dengan lebih efektif. Proses kecerdasan buatan membantu membasmi COVID-19 ialah, pertamanya, ia akan memperolehi segala maklumat tentang penyakit COVID-19. Seterusnya, ia akan mempelajari struktur dan DNA coronavirus. Akhirnya, ia akan memproses dan mempertimbangkan ubat yang sesuai untuk memusnahkan coronavirus ini. Penyelidik masih mengusahakan pelaksanaan kepintaran buatan dalam kes ini agar pengesanan penyakit ini lebih tepat dan dapat memperolehi ubat yang paling berkesan. Ada juga beberapa aplikasi kecerdasan buatan dalam pengesanan COVID-19 seperti meramalkan keterukan penyakit ini dalam mana-mana pesakit agar dapat memberi rawatan yang lain. Itu sahaja daripada saya. Okey, sekarang saya akan membentangkan pasal robot pembedahan. Da Vinci adalah salah satu contoh robot pembedahan. Ia dicipta oleh sebuah syarikat di Amerika Syarikat dan ia terdiri daripada konsol bedah, tempat pembedahan pesakit dengan 4 lengan robot interaktif. Macam mana robot ini berfungsi? Dengan robot akan meniru pergerakan pagar bedah yang mengawalnya guna konsol. Dengan menggunakan robot ini, bukan saja mengurangkan kesilapan manusia hampir ke sifar tetapi juga telah memudahkan kerja bakar bedah. Okey, CyberKnife juga merupakan satu robot pembedahan. Apa bezanya dengan robot Da Vinci ialah CyberKnife merupakan satu sistem radiosurgical yang tidak melibatkan pemotongan mana-mana bahagian badan. Macam mana mesin ini berfungsi? Pertama, mesin ini akan mengesang kedudukan tumor. Lepas tu, ia akan menentukan dos radiasi mengikut saiz badan pesakit. Namun, kos mesin yang terlalu mahal telah mengehatkan aksesnya kepada orang ramai, terutamanya fasiliti kesihatan kecil seperti klinik. Dalam aspek pembedahan, kepintaran buatan dapat membantu menilai kemahiran pembedahan pakar bedah berdasarkan ciri-ciri seperti kepantasan, masa panjang dan kelancaran. Aplikasi kedua kepintaran buatan dalam pembedahan ialah pembedahan robotik, seperti jahitan automatik terutamanya dalam telesurgery. Contohnya, robot Raven 2 telah digunakan dalam pembedahan laparoskopi. Lagi satu contoh robot pembedahan ialah Da Vinci dalam pembedahan mata. Aplikasi ketiga kepintaran buatan dalam pembedahan ialah menambahbaikkan pemodelan aliran kerja pembedahan. Contohnya, program Editor X telah digunakan untuk mengekstrakkan maklumat klinikal daripada dokumen-dokumen pesakit bagi mempercepat pemprosesan laporan klinikal. Kepintaran buatan juga diaplikasikan dalam rawatan peribadi. Rawatan peribadi ialah rawatan yang mengambil kira sejarah genetik pesakit, lokasi, faktor persekitaran dan gaya hidup untuk menentukan plan rawatan. Jadi, kepintaran buatan dapat membantu meramalkan respons pesakit terhadap sesuatu rawatan dan juga dapat meramalkan kemungkinan pesakit menghidap sesuatu penyakit. Contohnya, syarikat Deep Genomics telah membangunkan AI Workbench untuk pengembangan ubat genetik bagi digunakan dalam rawatan peribadi. Kesimpulannya, meskipun penggunaan teknologi AI mengundang pelbagai isu dan masalah, namun tidak dinafikan juga penggunaan teknologi AI terbukti menambah baik kualiti kehidupan manusia. Justru, penglibatan dan kerjasama dari pelbagai pihak amat diperlukan dalam mengawal selia dan menangani isu-isu yang timbul hasil penggunaan teknologi AI dalam kehidupan manusia. Sekian, terima kasih.